Tugasan menjaga anak-anak merupakan amanah kepada kedua ibu bapa, sama ada sama seperti mana tanggungjawab anak-anak untuk menjaga dan menyantuni kedua ibu bapa mereka. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyambut baik cadangan untuk memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan potongan gaji anak-anak yang menghantar ibu bapa mereka ke pusat jagaan ataupun rumah jagaan sekiranya anak-anak itu berkemampuan tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab. Namun bagi yang tidak berkemampuan, KPWKM telah melaksanakan pelbagai inisiatif secara menyeluruh bagi memelihara kebajikan warga emas yang ada di dalam negara ini. KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mewujudkan perkhidmatan institusi Rumah Seri Kenangan ataupun RSK dan juga Rumah Ehsan khusus bagi warga emas yang memerlukan. Rumah Seri Kenangan ditubuhkan untuk memberi jagaan dan perlindungan kepada warga emas yang dhaif demi menjaga kesejahteraan dan kehidupan hidup mereka yang lebih berkualiti. Manakala Rumah Ehsan pula ditubuhkan untuk memberi jagaan, rawatan dan perlindungan kepada warga emas yang uzur, dhaif dan juga tidak mempunyai waris agar dapat terus hidup dalam suasana yang selesa dan tenteram. Semua institusi ini dibiayai penuh oleh kerajaan tanpa mengenakan sebarang bayaran kepada para penghuni yang tinggal di situ. KPWKM telah menjalankan satu kajian kandungan, pendekatan dan skop bagi pewujudan satu akta khusus berkaitan dengan warga emas di Malaysia. Dan penggubalan akta warga emas ini dilihat sebagai satu langkah positif yang bersifat holistik untuk melindungi warga emas di Malaysia, dan antara kandungan akta tersebut adalah pertamanya melindungi kebajikan warga emas, kedua melindungi hak asasi warga emas, ketiga memperkasakan warga emas, keempat memperkasakan ahli-ahli keluarga dan juga komuniti, dan yang kelima mewujudkan sistem sokongan yang kuat untuk warga emas, dan yang keenam adalah bagi mewujudkan sistem sokongan yang kuat untuk para penjaga. Usaha pewujudan satu akta warga emas ini merupakan salah satu langkah kementerian dalam menangani isu penuaan ataupun negara tua pada masa tahun dijangka 2030 dengan pendekatan yang dapat mengharmonikan semua pihak dan sebagai persediaan negara ke arah mencapai status negara tua khususnya pada tahun 2030. Dan Tuan Yang Dipertua, rang undang-undang warga emas disasarkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat insya-Allah pada tahun 2024 tahun hadapan. Sehubungan itu, KPWKM akan meneliti kesesuaian undang-undang terhadap anak-anak yang tidak bertanggungjawab kepada ibu bapa dalam akta tersebut bagi memastikan kesedaran masyarakat umum tentang kepentingan menjaga warga emas akan terus meningkat. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Berhormat Ulul Langat, tambahan. Saya nak tanya sikit kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih di atas jawapan yang diberikan tadi. Apakah inisiatif ataupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada warga emas yang terdapat di dalam negara kita Malaysia yang kita cintai ini? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Ada kementerian sebenarnya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai beberapa inisiatif untuk menjaga kebajikan warga emas yang walaupun kita belum ada lagi rang undang-undang tersebut, tetapi kita telah ada beberapa inisiatif untuk menjaga warga emas melalui beberapa perkhidmatan di institusi, seperti contohnya antaranya yang saya sebutkan tadi, Rumah Seri Kenangan. Rumah Seri Kenangan telah ditubuhkan pada tahun 1950 yang berfungsi memberi penjagaan dan perlindungan kepada warga emas yang dhaif demi menjamin kesejahteraan hidup mereka. Sekarang ini terdapat kurang lebih 10 Rumah Seri Kenangan yang ada di seluruh negara dengan kapasiti seramai 1,640. Dan 2 lagi Rumah Ehsan yang berkapasiti 255. Itu pertama. Yang kedua, kita juga ada pusat aktiviti warga emas ataupun yang kita sebut sebagai PAWE. Ia telah dimulakan pada tahun 20 sehingga Disember 2022, sejumlah kurang lebih 161 PAWE telah ditubuhkan di 146 buah kawasan parlimen dengan jumlah yang ahli yang berdaftar adalah sejumlah 52,753 orang ahli. Dan peruntukan bagi tahun 2023 ini Tuan Yang Dipertua adalah sejumlah 8.4 juta. Yang ketiganya, kita ada juga unit penyayang warga emas ataupun UPWE. Ia adalah dalam bentuk 9 unit van yang disebut sebagai UPWE yang menyediakan kemudahan pengangkutan
kepada warga emas untuk mendapatkan rawatan-rawatan di hospital, klinik dan juga tempat-tempat yang perhubungan sosial. Dan ini di dalam bajet 2023 peruntukannya adalah sejumlah 315,000. Keempat adalah berkaitan dengan bantuan warga emas yang diberikan sejumlah RM500 sebulan. Dan ini telah pun memberi manfaat kepada kurang lebih 140,447 warga emas di seluruh negara dengan peruntukan 831.4 juta. Dan untuk peruntukan bajet 2023 diperuntukkan sejumlah 899 juta. Tuan Yang di-Pertua, yang kelima adalah program khidmat bantu di rumah, iaitu satu program perkhidmatan sokongan sosial yang diberikan oleh sukarelawan-sukarelawan kepada warga emas, sama ada khususnya yang kebanyakannya mereka tinggal sendiri. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Silakan.